Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi pada pagi yang diberkati ini untuk mengambil sedikit manfaat dan peringatan daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan peringatan, kerana Allah Ta'ala berfirman, fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia yang hidup dia mesti melalui kematian. Apabila seseorang itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyaklah urusan daripada alam, bermula daripada alam barzah sampailah mereka ni diberikan natijah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada mereka akan masuk di dalam syurga ataupun masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada mereka ni memasuki sama ada syurga atau neraka, perkara yang kita kena lihat dan perlu tahu ialah iaitu syafaat. Adanya syafaat, sama ada syafaatul uzma ataupun syafaat yang khusus. Syafaatul uzma inilah syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan semua makhluk, untuk manusia, bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada umat yang terakhir, iaitu untuk kiraan amal. Ini syafaat yang dikhususkan, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat ini daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan kesengsaraan manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ni semua orang dapat, tak kira mereka beriman, tak kira mereka ni kafir, semua akan merasai, akan mendapat syafaat ini. Kerana dalam keadaan manusia berada di dalam kesengsaraan di padang mahsyar, yang disebutkan bahawa di padang mahsyar ini kesengsaraan yang luar biasa, kerana di sana manusia itu berada mengikut ukuran amalan masing-masing. Kalau amalannya banyak, maka keringanan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya banyak, maka di situlah maknanya Allah Taala memberi hukum sebelum kepada hukuman yang lebih kekal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pagi ni kita nak membicarakan 10 syafaat yang khusus. 10 syafaat yang khusus yang kita boleh dapat dengan sebab sesuatu amalan ataupun dengan sebab orang lain. Jadi yang pertama daripada syafaat ini yang boleh memberi syafaat kepada kita besok di hari akhirat, yang pertamanya ialah syafaat Al-Quran. Al-Quran ini boleh memberi syafaat kepada seseorang. Batu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidup dekat atas dunia, sering-seringlah baca Al-Quran. Selalulah kita membaca Al-Quran. Kerana apa? Al-Quran ini dia boleh memberi syafaat kepada pembaca. Kerana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda,
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada pembacanya untuk memberi syafaat kepada mereka. Ini syafaat Al-Quran. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Quran was-siyam yashfa'ani. Quran dan puasa boleh mensyafaatkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjukkan betapa besarnya Al-Quran ini di sisi orang yang hidup dan peranan dia besok bagi orang yang mengambil Al-Quran ini sebagai pakaian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Besok dia boleh memberi syafaat kepada orang yang membaca. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela orang yang bersahabat dengannya. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau kita masih diberi kesempatan hidup di atas dunia ni, kata kita bersahabat dengan Al-Quran. Kerana hidup kita ni sahabat banyak, berbagai sahabat. Ada orang suka bersahabat dengan joran, dia suka mengain. Ada orang suka bersahabat dengan motor, dia ikut, kan? Maknanya itulah orang yang itulah benda yang ada dengan dia tiap-tiap hari. Ni sahabat. Maknanya sahabat ni orang yang rapat, yang sentiasa dengan kita, kan? Jadi orang yang bersahabat ini dengan Quran, Quran datang membela dia. Bacalah dua penyinar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacalah dua penyinar yang disebut Zahrawani, Al-Baqarah dan Imran, kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat bagaikan dua buah awan berarak atau dua kumpulan burung terbang sekawan. Kedua-duanya berhujah membela orang yang bersahabat dengannya. Jadi dia ada Quran ini, dia syafaat yang umum. Tetapi dalam Quran itu sendiri, kalau sekiranya kita membaca dua surah, tiap-tiap hari baca dua surah, kan? Baqarah, surah Al-Imran, kan? Baca. Habis baca, dia habis, dia sambung, habis Baqarah Imran, sambung lagi, kan? Mana dua surah ini besok akan menjadi hujah dan pembela kepada orang yang bersahabat, mana yang sentiasa baca dia kat atas dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, merupakan hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmizi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran, ayatnya 30, memohon syafaat bagi orang sehinggalah dia diampuni, iaitu surah Tabarak. Surah Tabarak. Jadi orang baca surah Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulk, setiap hari baca sebelum tidur ke, ataupun dijadikan amalan surah ni dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Besok surah ini sendiri, surah ini yang dibaca ni menjadi maknanya syafaat, sehinggalah orang tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang dia ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kelebihan Quran ini adalah satu kelebihan yang amat besar. Jadi dengan sebab itu hari ini kita masih hidup, kalau tak pandai baca Quran, berusahalah sehingga kita boleh membaca. Berusaha sampai kita boleh baca. Tak boleh belajar sampai andai kata kita mati dalam belajar Al-Quran, maka dia menjadi hujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah berusaha untuk belajar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya
yang boleh memberi syafaat kita besok di depan Allah Subhanahu wa taala ialah puasa. Ya, puasa. Kali disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memohon syafaat untuk hamba pada hari kiamat. Maka puasa berkata, ya Tuhan, aku menghalangnya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka perkenankanlah syafaatku untuknya. Kemudian Al-Quran pula berkata, aku menghalangnya daripada tidur pada waktu malam, maka perkenankanlah syafaat daripada aku. Besok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dua perkara akan datang berhujah depan Allah. Kan? Pertama, orang yang rajin puasa, besok puasa datang depan Allah. Ya Allah, Allah Ta'ala menjasadkan puasa ni, datang bertemu dengan Allah. Ya Allah, ni orang ni ketika mana hidup, dia menahan nafsu makan dia, makan, minum dan nafsunya, kan? Berpuasa pada siang hari semata-mata kerana engkau, kan? Jadi aku hari ini datang untuk memberi syafaat kepada Fulan bin Fulan, kerana dia hidup selalu berlapar, menahan diri daripada nafsu dia. Kemudian Al-Quran pula datang depan Allah. Ya Allah, orang ni Fulan bin Fulan ini mengurangkan tidurnya ataupun berjaga pada waktu malam hari semata-mata kerana nak membaca aku. Hari ini aku datang, ya Allah, nak memberi syafaat kepada orang yang membaca ni. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kita tengok betapa besarnya dua amalan yang mana kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara ni memang menjadi santapan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Isnin, puasa hari Khamis, berpuasa sebulan dalam 3 hari dalam sebulan, dan dalam riwayat lain Rasulullah juga berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, kan? Kerana menyalahi perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi Nasara ni mereka menjadikan hari Sabtu dan Ahad tu hari makan, tapi Rasulullah kata, aku menyalahi daripada perbuatan mereka, iaitu dengan melakukan ibadah puasa. Jadi tuan-tuan, bagi kita ni kalau tak boleh yang demikian, sekurang-kurangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, jangan tinggalkan 3 hari dalam sebulan, berpuasa 3 hari dalam sebulan, selain daripada puasa Ramadan, kan? Kalau tak boleh juga nak puasa Isnin dan Khamis, maka 3 hari dalam sebulan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiganya yang boleh memberi syafaat kepada seseorang di akhirat kelak, iaitu syahid. Kerana seseorang yang syahid diterima syafaatnya buat 70 ahli keluarga dia. Riwayat Abu Daud mengatakan, orang yang mati syahid, dia boleh mensyafaatkan 70 orang daripada ahli keluarga dia. Ramai tuan-tuan, kan? Nak tunjukkan betapa hebatnya orang mati syahid ni, kan? Hari ni mungkin kita dia itu syahid ni bagaimana syahid? Syahid yang mereka ni terbunuh di dalam mempertahankan agama. Mempertahankan agama, itu mati syahid, kan? Adapun kalau ada juga mati syahid, syahid ni ada dua. Ada mati syahid yang disebut syahid dunia, ada yang disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Orang yang syahid dunia ni seperti mana orang yang mati dalam kebakaran contohnya, itu syahid dunia. Orang yang kena penyakit taun contohnya, itu syahid dunia. Seorang ibu yang meninggal dunia kerana melahirkan anak, itu syahid dunia. Adapun syahid akhirat ini iaitu orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala kerana mempertahankan agama, berjuang kerana mempertahankan agama, itu syahid akhirat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun.
Jangan kamu katakan bahawa orang yang mati syahid itu dia mati, malahan dia itu hidup di sisi Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala memberi kepada dia rezeki. Jadi orang mati syahid ni dia tak mati, hakikat dia mati, tapi di sisi Allah Ta'ala dia tak mati. Allah Ta'ala bagi hidup, kan? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang syahid mendapat 6 perkara keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mati syahid, Allah Ta'ala bagi 6 keistimewaan. Yang pertamanya, diampunkan terus sebaik titisan darah pertama. Makna kalau mati waktu dalam mati syahid, gugur je darah yang pertama tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa terus. Ni orang mati syahid. Yang keduanya, orang yang mati syahid, Allah Ta'ala melihatkan terus tempat dia dalam syurga. Ni orang mati syahid, kan? Mana nampak, Allah nampakkan tempat di dalam syurga. Yang ketiganya, dipelihara daripada terkena azab kubur. Orang mati syahid, Allah Ta'ala lepaskan daripada azab kubur. Yang keempatnya, aman daripada terlibat di dalam huru-hara padang mahsyar. Orang mati syahid juga terlepas daripada huru-hara. Padang mahsyar ni tuan-tuan, huru-hara. Matahari sejengkal di atas kepala, didekatkan. Ada yang tenggelam dengan air peluh dia, ada yang menanggung beban dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mati syahid Allah Ta'ala lepaskan. Yang kelimanya, dipakaikan ke atas kepalanya mahkota daripada batu permata delima yang lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Ini dipakaikan taj. Taj ni maksud mahkota. Mahkota yang dibuat daripada apa? Bukan mahkota perit, tuan-tuan, kan? Mahkota yang dibuat daripada delima, daripada permata. Kalau pakai ni, yang disebutkan, dia kata taj ini bahawa dipakaikan, dia punya cahayanya boleh maknanya memadamkan cahaya matahari. Makna sinar dia tu lebih terang daripada cahaya matahari. Dan kelebihan yang seterusnya, diisterikan dia dengan 72 bidadari. Jadi orang yang mati syahid Allah Ta'ala bagi isterinya daripada bidadari 72 orang. Kita kata ramainya, kan? Yang kat dunia ni nak 4 pun payah, kan? Besok di akhirat, ketika mana orang ni mati syahid, Allah Ta'ala bagi nang kondak 4 ni 72 aku bagi, kan? Mati syahid. Bidadari, tuan-tuan, bukan macam kita sini, kan? La ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tak pernah dipandang oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga. Kita cuma dengar dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bidadari ni kalau dipandang nampak urat-urat dalam dia. Dia punya jernih ni tu, kan? Dipandang nampak urat-urat dalam. Allahu Akbar. Kita pun tak tahu macam ni. Dan disebut dalam hadis yang lain, kalau sekiranya seorang bidadari turun ke dunia, nasaya matahari tidak akan nampak cahaya, kan? Kerana lebih terang cahaya bidadari daripada cahaya matahari. Dan yang terakhirnya, mereka boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Ini 6 kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang mati syahid. Sebab tu orang mati syahid semua senyum, tuan-tuan. Orang-orang yang mati syahid semua senyum. Sebab apa dia senyum? Para ulama mengatakan orang yang mati syahid ni senyum sebab waktu dia mati Allah nak nampakkan tempat di dalam syurga. Sebab tu dia senyum, kan? Sebab dia tersenyum. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang keempatnya, yang boleh memberi syafaat, iaitu golongan ulama. Para ulama adalah orang yang boleh memberi syafaat kepada orang lain. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahawa Rasulullah SAW menyebutkan 3 golongan yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Pertama, para nabi.
kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Para nabi memang dah kepada umat dia. Ulama iaitu orang yang ada ilmu, boleh memberi syafaat kepada dia punya anak murid dia, kan? Jadi, dan yang keempatnya seperti mana yang kita sebut syuhada, iaitu orang yang mati syahid. Boleh mensyafaatkan 70 orang daripada ahli keluarga. Bayangkanlah kalau satu keluarga sebawa 10 orang. Kalau ada 70 orang ahli keluarga dia, 10 jadi 700. Dia boleh mensyafaatkan 700 orang, ramai dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kelimanya yang boleh memberi syafaat kepada seseorang ialah janin yang keguguran. Mana orang yang ketika mana dia mengandung lalu keguguran. Disebutkan oleh Ibnu Majah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang nyawaku di tangannya, kan? Sesungguhnya janin akan mengheret ibunya dengan tali pusatnya memasuki syurga sekiranya seibu itu terhalang. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada kematian anak waktu kecil, kan? Jangan risau, jangan sedih kerana apa? Besok anak yang mati ni akan menunggu di depan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menunggu ibu ayah dia, kan? Dia akan menunggu ibu ayah dia dan akan menarik ibu ayah dia kalau sekiranya pada waktu itu ayah ibu terhalang dengan sebab sesuatu dosa yang tak boleh melepaskan dia masuk dalam syurga Allah. Maka besok ni anak yang mati kecil ni besok akan menarik dan bersaksi depan Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi tuan-tuan, ini kelebihan. Sebab tu orang yang kematian anak waktu kecil jangan bersedih, sebab ada ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, kan? Ada ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang kematian anak masih kecil lagi. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bagaimana dahulunya ada seorang sahabat yang sering menemui Nabi SAW sambil membawa anak lelaki dia. Ini cerita, ada satu kisah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Seorang lelaki, dia kalau datang semayang bawa anak dia, kalau datang bertemu Rasulullah dia bawa anak dia, kan? Lama selepas daripada itu dia tak datang dah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia datang seorang je bertemu Rasulullah. Rasulullah tanya, Rasulullah ni orang yang cukup prihatin dengan keadaan. Mana anak? Lama tak nampak jumpa. Kalau biasa kau datang bawa anak kau, hari ni anak tak ada. Ya Rasulullah, anak aku dah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada lelaki ini, adakah kamu suka nanti tiada mana-mana pintu syurga yang kamu akan masuk melainkan mendapati dia sedang menunggu di mana-mana pintu? Rasulullah kata nak menghiburkan sahabat ni. Wahai sahabat, engkau jangan sedih. Pintu ni pintu syurga Allah Ta'ala jadikan banyak. Sayyidina Umar radhiyallahu an menyebutkan bahawa pintu syurga ni ada 8 pintu, kan? Satu-satu pintu ni, satu-satu daun pintu seluas mata memandang, kan? Bukan macam pintu ni seluas mata memandang, satu pintu, satu daun, kan? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka tak aku beritahu kepada kamu, kamu ni kematian anak, besok anak kamu ni akan menunggu di mana-mana pintu yang kamu dia akan menunggu di mana, menunggu kamu di mana-mana pintu, kan? Untuk apa? Menarik kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat lain bertanya, adakah hal ini khusus untuknya saja ya Rasulullah? Rasulullah kata bahkan untuk semua
Siapa aja kematian anak masih kecil, besok anak-anaknya akan menjadi saksi di depan Allah untuk menarik dia punya ibu bapa dia, kan? Untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu diriwayatkan daripada diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkatkan darjat seorang hamba soleh di dalam syurga. Maka dia bertanya, dalam syurga besok, kalau sekiranya tuan-tuan masuk dalam syurga, tuan-tuan punya kedudukan boleh dinaikkan. Macam contohlah naik pangkat, orang dari 41 naik 44, kan? Itu kalau hidup kat dunia. Tapi besok dalam syurga, tuan-tuan masuk, contohnya tuan-tuan masuk syurga yang dia punya kedudukannya syurga yang ketujuh, contoh. Sebab syurga ni ada tujuh tingkatan dan neraka ada 7 tingkatan. Tuan-tuan masuk syurga yang paling bawah sekali, itu pun dah bagus dah, kan? Dah bagus dah. Tapi besok tuan-tuan boleh naik, boleh dinaikkan daripada satu syurga kepada satu syurga yang lain. Maka seorang akan bertanya, ya Allah, dengan sebab apa maknanya aku boleh makna bertukar tempat? Maka Allah Ta'ala kata, engkau sekarang ni berpindah kepada tempat yang lain, naik kepada tempat yang lain dengan sebab istighfar daripada anak-anak kamu. Istighfar daripada anak-anak. Anak-anak kita beristighfar untuk kita, kan? Kalau diingatlah. Sebab tu pentingnya tuan-tuan hari ini bukan memberi harta kepada anak-anak, iaitu memberi ilmu, memberi pendidikan agama, supaya memastikan anak-anak itu jadi anak yang soleh, yang mendoakan untuk mak bapak dia. Ada? Sebab apa? Dengan istighfar seseorang, kiranya kita ni tuan-tuan telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk jadi penghuni syurga, boleh dinaikkan makam dia, boleh dinaikkan taraf dia daripada satu tempat kepada satu tempat yang lebih tinggi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keenamnya, yang keenam, syafaat daripada kaum muslimin. Ni diriwayatkan daripada Imam Muslim, tidak ada satu jenazah yang disolatkan oleh kaum muslimin selama 100 orang yang semuanya memohon syafaat untuknya, melainkan diperkenankan syafaatnya. Ni tuan-tuan, kita berharaplah tuan-tuan, ni jemaah-jemaah, biar ramai jemaah. Sebab apa penting ramai jemaah? Besok kalau kita kenal ni semua, sebab tu lepas semayang selalu tengok, tengok, jangan lepas malam cabut, lepas semayang je cabut, tak tengok sebelah, kan? Tak tengok orang sebelah tu, muka pun tak ada, mana tahu. Sebab tu kenal siapa duduk sebelah kita semua. Bila semayang tengok siapa sahabat-sahabat kita. Bila duduk mengaji tengok sebelah, engkau supaya apa tuan-tuan? Orang ni penting. Besok kalau kita mati, dia datang, dia kenal kita, dia semayangkan kita. Dengan sebab orang-orang ni datang, kata Rasulullah SAW, ada 100 orang yang semayangkan kita pada kita ke mana mati. Dia memohon kepada Allah Ta'ala dengan doa dia tadi, menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah. Itu syafaat orang ni. Sebab tu penting sahabat, penting kawan-kawan, kan? Sebab tu dekat atas dunia ni ramai kan sahabat, kerana sahabat ni penting. Pentingnya waktu apa? Bila kita mati besok. Jadi bila kita mati besok, itu yang lebih penting tuan-tuan. Kita tak mengharapkan kalau sekiranya susah bantuan, itu semua benda yang tak kekal. Tapi syafaat ini dia satu benda yang kekal, kerana menolong kita untuk melepaskan semua sengsara di akhirat. Sebab tu penting. Atas dunia, bayangkan Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari merupakan sahabat Rasulullah SAW. Dia ada 300 orang sahabat. Ada 300 orang sahabat. Kata isteri dia, kata isteri Ayyub Al-Ansari, setiap lepas semayang dia akan sebut semua sahabat-sahabat dia.
Hari ni nak sebut seorang pun lah, kan? Bayangkan setiap lepas semayang dia akan sebut nama seorang-seorang sahabat ni. Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan, Pulan bin Pulan. 300 orang, ramai tuan-tuan. Berapa lama nak habis tu, kan? Ini kalau imam baca doa panjang sikit, lama benar pak imam ni baca, kan? Bayangkan tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari ada 300 orang sahabat. Kata isterinya, dia sebutnya lepas semayang tiap-tiap hari sebut. 5 waktu ni semayang, 300 orang disebut. Oh, Masya Allah tuan-tuan, luar biasa sungguh sahabat ni, kan? Kenapa tuan-tuan? Kerana syafaat ni ada kepentingan dalam kehidupan kita. Sebab tu kawan-kawan, jangan kita pandang ringan, kan? Kita jangan pandang ringan. Sebab tu jangan memutuskan hubungan dengan kawan-kawan, kerana apa? Manfaatnya besok bila kita mati, maka kawan-kawan inilah yang akan menolong kita. Dia menolong kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketujuhnya, syafaat daripada para malaikat, kan? Para malaikat boleh memberi syafaat kepada kita. Hadis yang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah menyelamatkan sesiapa yang dikehendaki dengan rahmatnya. Kemudian diizinkan malaikat, para nabi dan syuhada untuk memohon syafaat, lalu mereka memohon syafaat dan dikeluarkan dari neraka orang yang dimohonkan syafaat untuknya. Mana syafaat pun boleh, syafaat para malaikat pun penting. Banyak amalan-amalan yang kita lihat, syafaat daripada malaikat, kan? Syafaat-syafaat daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syafaat daripada para malaikat ini ialah dengan sebab salawat, kan? Dengan sebab berselawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka kamu wahai orang beriman berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting tuan-tuan syafaat. Rupanya para malaikat juga boleh memberi syafaat. Pagi-pagi lagi tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan masukkan duit dalam masjid, dalam tabung, para malaikat dah doakan tuan-tuan, kan? Ya Allah, kau berkatkanlah dirinya dan hartanya. Pagi-pagi lagi orang yang datang sembahyang berjamaah, bila dia menyebut amin aja, para malaikat pun sebut amin. Pagi-pagi lagi dia dah dapat doa para malaikat, kan? Dalam aminnya, dalam masuk masjidnya, ketika mana datang ke masjid, para malaikat sentiasa memberikan naungan dan sebagainya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang ke-8 yang boleh memberi syafaat ni siapa? Iaitu jiran, kan? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkata, tiada seorang pun muslim yang meninggal dunia, lalu 4 orang ahli keluarga jirannya yang terdekat mengakui kebaikannya, melainkan Allah akan menyeru, aku terima kebaikannya yang kamu ketahui dan aku ampunkan keburukannya yang kamu tidak tahu. Tu penting tu jiran. Jiran ni apa? Iaitu 40 buah rumah daripada rumah kita, yang duduk 40 buah rumah. Makna tu semua jiran. Jiran ni ada 3. Ada jiran 1 hak, ada jiran 2 hak, ada jiran 3 hak. Sama ada dia tu orang Islam tak Islam. Ada yang dapat 1 hak apabila jiran kita tu dia bukan Islam, dia dapat hak jiran. Tak boleh kita menyakiti dia, kan? Itu sebab bagaimana Ibnu Mubarak radhiyallahu an, ketika mana dia ketuk, kan? Dia ketuk sandal dia, ada najis unta melekat dekat dinding kawan tu, rumah jiran dia, orang Yahudi ya. Lalu dia pergi datang rumah orang Yahudi ni, dia pergi keruk najis tu. Orang Yahudi ni kata, ni apa wahai imam, buat apa ni?
tak, tadi aku ketuk akunya sandal, ada najis terpelanting kat dinding rumah kau, tu yang aku keruk begitulah hak dia menjaga jiran, tuan-tuan. Ibnu Mubarak radhiyallahu an. Kita siap buang sampah lagi, kan? Tuan-tuan, kerana jiran ni, kalau sekiranya ada 4 orang je yang duduk dengan kita ni, sebelah jiran menjadi depan ke belakang, kiri dan kanan, apabila kita meninggal dunia dan jiran kita akan mengatakan, ni orang yang meninggal dunia ni orang baik, ada 4 orang je, sudah cukup memberikan kepada Allah Ta'ala keampunan untuk orang ni, sehingga Allah Ta'ala menutupkan pula, menghapuskan dosa-dosa dia, yang mana orang tak tahu Allah Ta'ala hapuskan. Ini penting, kita kena jaga jiran, tuan-tuan. Jiran 2 hak ni ialah jiran Islam, dan hak dia dapat hak jiran dan dapat hak jiran Islam. Dan hak tiga jiran ni, dia hak yang dikatakan mendapat 3 hak ni ialah, kalau jiran kita tu anak kita, dia dapat hak kerana keluarga, hak jiran, hak muslim, 3 sekali dapat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jiran ni juga penting. Kerana apa? Kerana dia boleh memberi syafaat, kan? Sebab tu jangan ambil, jangan rasa mudah dengan jiran-jiran kita ni. Jagalah hak jiran, kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kalaulah sekiranya kamu memasak sesuatu makanan, dicium baunya oleh jiran kamu, wajib kena bagi. Wajib. Tak? Jiran pun cium, ui sedapnya masak, kan? Orang sebelah punya, dia punya angin tu masuk dalam sebelah kita, kan? Tapi yang dia dapat tulang je paling, tulang je. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah kata apa? Bila kamu memasak, maka lebihkanlah kuahnya. Tapi janganlah bagi kuah aja, bagilah daging sekali, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Yang kesembilannya, yang boleh memberi syafaat ini, tuan-tuan, ialah orang soleh, orang-orang soleh, kan? Yang terkenal, yang dikenal dengan kesalehannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada yang masuk syurga dengan syafaat seorang sahaja, bukan daripada Nabi. Dia bukan Nabi, kan? Ramainya seperti mana 2 perkampungan atau salah satu perkampungan suku Rabi' dan Mudhar. Dia ni, tuan-tuan, dia boleh memberi syafaat 1 kampung atau 2 kampung, ataupun disebut Bani lah. Bani ni maknanya satu qaryah lah. Bani Nadir, Bani Rabi', maknanya ni Bani ni satu kumpulan, firqah, ramai ya. Dia bukan Nabi, tapi dia orang soleh. Dia boleh memberi syafaat kepada 1 kampung tu. Jadi tuan-tuan, tu sebabnya penting membanyakkan orang soleh, bukan membanyakkan orang kaya. Orang kaya ni selalu tak ingat, tapi itu membanyakkan orang soleh. Kerana penting orang soleh, dia boleh memberi syafaat 1 kampung boleh. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tak boleh nak mewujudkan orang macam ni, sekurang-kurangnya dalam 1 keluarga mesti wujud orang soleh, anak-anak yang soleh. Kena wujud kan dalam rumah. Anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang mengaji ilmu agama. Kerana apa? Kepentingan dia. Kita nak mengharap dia tu. Kerana apa? Orang-orang ni telah disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia boleh memberi syafaat kepada orang lain. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang terakhirnya, yang ke-10, yang boleh memberi syafaat ialah amalan boleh menolong seseorang, kan? Dengan amalan juga boleh memberi syafaat kepada seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kelak dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak ada seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan kamu yang telah kamu lakukan di dunia? Allah Taala tanya.
Besok bila bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala tanya, ni apa amalan kau kat dunia dulu, kan? Dia pun menjawab, aku tidak beramal walaupun sekecil zarah kebaikan yang boleh aku harapkan dengannya. Ya Allah, aku tak ada amalan, ya Allah, kat dunia amalan sekecil zarah pun tak ada, kan? Maka Allah Ta'ala mengulangi soalannya sebanyak 3 kali. Apa amalan kau kat dunia? Ya Allah, tak ada, ya Allah. Allah Ta'ala tanya lagi, apa amalan kau kat dunia? Tak ada, ya Allah, tak ada. Tak ada amalan pun. Lalu kali yang ketiga, dia pun menjawab, wahai Tuhanku, dulu engkau kurniakan aku kelebihan harta di dunia, lalu aku berniaga. Di antara perangaiku, aku suka bermudah-mudah dengannya. Aku memudahkan lagi orang yang mudah membayar, supaya memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar. Dia kata, ya Allah, bila engkau dah tanya ni, aku sebut dekat dunia dulu, aku ni meniaga. Aku jadi peniaga, dan aku ni meniaga, aku tak suka susahkan orang. Kalau orang tak boleh bayar, tak apalah, bila ada duit bayar. Bila ada duit bayarlah. Aku tak suka menyusahkan orang, membebankan orang. Itulah ya Allah. Kalau orang tak mampu, aku tangguhkan bayaran. Kalau orang tak mampu nak bayar, memang dia tak ada duit, aku lansaikan terus. Itu yang aku, ketika mana aku di dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, kamu lebih patut bersikap demikian daripada kami, kata Allah, aku lebih patut bersikap demikian daripada engkau. Maka lepaskan hamba-Ku ini, lalu dia pun diampunkan. Dengan sebab tadi amalan dia kecil, dia kata kecil, tapi di sisi Allah Ta'ala ini amalan yang besar, tuan-tuan. Jadi inilah 10 perkara yang kita kena lihat, bagaimana berupanya dalam kehidupan kita ni banyak perkara-perkara yang boleh memberi syafaat apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tak mampu benda yang besar, sekurang-kurangnya amalan-amalan yang di sekitar dengan kita, yang kita semua boleh buat, bendanya ringan, kan? Bendanya ringan. Jaga jiran, jaga sahabat, jaga anak-anak, kan? Kemudian jangan lupa Quran. Jadi tuan-tuan, kan? Tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi berkat pada pagi ini, dan kita berharap bahawa kita semua akan mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan daripada amal yang dilakukan, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairal sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar, wa na'udzubika min syarril sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadar. Allahumma ja'al awwala yaumina hadza salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana yang dimaklumkan oleh menteri di dalam negeri, bahawa PKPB di semua negeri kecuali 3 negeri lah, Perlis, Kelantan dan Pahang, bahawa perintah kawalan pergerakan. Jadi untuk makluman bahawa masjid-masjid adalah di bawah kuasa negeri. Aktiviti masjid ini, aktiviti keagamaan, solat jemaah, solat Jumaat ini adalah dalam bidang kuasa negeri. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat ini negeri-negeri, kalau yang ada sultan, sultan lah. Melaka ni tak ada sultan. Jadi kita kena menunggulah apa makna besok mesyuarat yang akan diadakan oleh pihak jabatan, mufti dan sebagainya, dalam meneruskan macam mana ke perjalanan masjid-masjid, kan? Jadi untuk masa ni masjid-masjid masih lagi dibenarkan, walaupun kenyataannya ialah rumah-rumah ibadat
Tetapi dalam rumah ibadat ni dalam bidang kuasa negeri lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan masih lagi boleh dibenarkan untuk datang solat berjamaah, tapi dengan menjaga SOP. Ya, face mask kena pakai dan sebagainya. Pasti kan. Kalau tak sihat jangan datang. Anak-anak yang umur 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan untuk masuk ke masjid. Kan? Itu adalah SOP yang telah ditetapkan. Jadi dengan sebab itu kita jagalah sama-sama SOP supaya masjid boleh terus beroperasi untuk sembahyang berjamaah, kuliah-kuliah agama dan sebagainya. Jadi kita akan umumkan kemudian insya-Allah, mungkin hari Isnin ni ada mesyuarat khas dengan KKM, pejabat mufti, jabatan dan di ketua menteri, insya-Allah apa-apa berita lanjutnya nanti kita akan maklumkan. Buat setakat ni tuan-tuan, masjid masih lagi seperti mana biasa. Cuma yang kita harapkan kalau datang ke masjid ini, jagalah SOP yang telah ditetapkan supaya dia tidak menerima impak kepada diri kita. Kalau tuan-tuan tak jaga kan, takut besok ditutup masjid, kita pun akan yang dibenarkan 2-3 orang je sembahyang, jadi mungkin akan menjadikan kegusaran kepada kita ni yang dah biasa tiap-tiap hari datang ke masjid kan. Jadi itu kita mintalah kerjasama tuan-tuan kalau boleh berwuduklah dulu di rumah, kecuali kalau batal. Kalau nak buang air tu tak ada masalah lah. Tandas tu memang tak ditutup kerana ada orang komplain. Dan pintu-pintu ni memang kita tak buka kecuali pintu utamanya. Kerana itu merupakan arahan yang kita kena patuh dengan SOP. Sebab yang patut SOP ni masjid je tuan-tuan. Masjid je yang betul SOP. Semua kena ikut kan. Jadi kita mengharapkan biarlah, maknanya tak jadi masalah. Pintu utama saja yang dibuka, yang pintu-pintu lain tidak dibenarkan. Tuan-tuan kalau berhajat nak buang air ke, nak ambil wuduk ke, masuk daripada pintu utama, pergilah kan. Jadi kita mohon mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan daripada wabak bencana kan. Mudah-mudahan kita selamat, Allah Ta'ala beri kepada kita, keluarga, ahli keluarga kita, negeri dan negara kita ni Allah Ta'ala lepaskan daripada bencana yang waktu ni menghalang kita daripada banyak. Ini semua ujian yang menuntut kita sabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran Allah Ta'ala beri ganjaran yang banyak kepada kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.